Okey, saya dah sampai dah Politeknik. Sekarang ni saya nak masuk ke dalam Politeknik Kota Kinabalu ini. Jadi di sinilah saya akan menginap untuk beberapa hari di White Crane Lodge Politeknik Kota Kinabalu ini yang juga merupakan unit latihan dan pendidikan lanjutan di sini. Untuk makluman anda, Dapur Kampus bersama Poly Cuisine ini dipersembahkan secara santai dan menarik, bertujuan untuk memperkasakan kebolehan politeknik di seluruh negara. Kalau nak tahu, tarian ini sebenarnya berasal dari kaum Kadazan Dusun dan juga merupakan tarian yang menyambut tetamu apabila mereka datang. Dan juga tarian ini sebenarnya selalu ditarikan di pesta keamatan. Hai. Hai. Ini Sima Ya, saya. apa khabar? Baik. Lama tunggu saya? Tidak. Tak okeylah, minta maaf lah kalau lama tunggu ya. Inilah dia sebenarnya siswi yang akan membawa saya di sekitar kawasan Politeknik ni ya. Dan Tagal. Tagal. Kita pergi Tagal. Oh, apa tu Tagal? Spa kaki, ikan. Oh ya ke? Tapi sebelum tu kenalkanlah diri Sima dulu kan. Nama penuh Sima, asal dari mana? Okey, nama saya Rochima binti Saruna, asal Tawau, Sabah. Memang sekarang ni masih lagi menuntut di Politeknik Kota Kinabalu ni? Ya, semester 6. Semester 6. Seronok? Seronok. Ambil jurusan apa? Pengurusan hotel dan catering. Jadi inilah dia salah seorang siswi yang sememangnya bersemangat keusahawanan. Betul? Betul. Betul ya? Nak pergi Tagal lepas ni? Ya, lepas ni kita pergi Tagal. Tapi saya nak pusing-pusing dulu dalam kawasan Politeknik ni boleh? Oh, boleh. Okey. Jom. Okey, jom. Kami sempat singgah di Tagaluanti Spa Ikan bertempat di Ranau, Sabah. Yang menariknya kan di sini ada ikan kelah dan ikan kelah ni juga boleh buat spa ikan. Memang seronok sekali dan saya tak sabar nak pergi orang kata berjumpa dan beramah mesra dengan ikan kelah tu sebentar lagi. Dan untuk makluman anda, bayaran masuk ke sini bermula dari RM5 untuk orang dewasa dan RM2 untuk kanak-kanak. Dan waktu operasinya pula ialah pada jam 8.30 pagi sehingga jam 5 petang setiap hari. Ikan kelah ini dalam bahasa Sabah dia dipanggil sebagai ikan pelian ya. Sebenarnya ikan ini dia jenis yang sangat liar. Ya, sangat liar. Dan saya lebih kurang mengambil masa 2 tahun untuk menjinak dan sehingga apa yang kita rasa pada hari ini. Ya, dan salah satu yang kita dapat nikmati ya, selain daripada urutan ikan ya di kawasan ini, kita juga merasa secara psikologi kita rasa gembira, tenang kan, karena ini perkara yang baru. Ya. Saya dapat rasakan ikan sedang gigit-gigit kaki saya kan. Okey, inilah satu pengalaman yang sememangnya sangat menyeronokkan sekali. Dan kepada anda semua, kalau berkesempatan datang ke negeri Sabah ni, singgahlah di sini kan. Dan sekarang ni kita nak ke mana? Ke Politeknik Kota Kinabalu. Ya, kita nak kembali semula ke Politeknik Kota Kinabalu dan kita nak lihat apakah inovasi dan juga keusahawanan untuk episod minggu ini. Nantikan.
Terima kasih kepada Shima kerana kalau tidak kerana Shima yang bawa saya ke sini, saya tak dapat merasalah minum kelapa bakar kan. Macam inilah rupanya sebelum ianya dihidangkan. Anda masih lagi menonton Dapur Kampus bersama Pori Cuisine dan saya Karl Syafiq. Ingin berkongsikan dengan anda tentang episod kali ini di mana ada satu kumpulan inovasi yang sangat hebat dan juga membanggakan Politeknik Kota Kinabalu dan juga Politeknik secara keseluruhannya. Jadi apa kata, mari ikut temu bual saya. Hai semua. Hai. Okeylah, untuk makluman anda, sekarang ni saya bersama-sama dengan satu kumpulan di Politeknik Kota Kinabalu ini yang juga merupakan pelajar khas di sini. Dan di sebelah saya ialah Cik Dharma, dan saya nak minta Cik Dharma perkenalkan diri Cik Dharma juga kepada penonton-penonton. Okey, nama saya Dharma. Saya pensyarah di Politeknik Kota Kinabalu dan jurubahasa untuk pelajar khas di sini. Jadi Cik Dharma lah yang akan menterjemahkan bahasa isyarat kepada kita, ya. Kan? Ya. Apa kata kita mulakan, tapi saya nak perkenalan dulu dengan siswi dan juga siswa yang ada di sini. Mungkin boleh mulakan dengan adik kita ni. Nama saya Yusri Mania. Syarat Panggil nama Yus. Panggil nama Yus. Panggil Yus. Dan sebelah sini Nama saya Tan Yijin. Nama panggilan Yijin. Izin. Yang sebelah sana Nama saya Emma. Emma. Panggil Emma. okey. Yang di situ Nama saya Rabino. Panggil Rio. Rio. Okey. Yang di sebelah sana Nama saya Ting Wisan. Panggil Ting. okey. Nama saya Florence. Panggil Florence, comel je kan Florence ni. Okeylah. Saya nak pergi ke soalan pertama. Apakah bentuk inovasi yang telah dihasilkan oleh kumpulan anda semua ini? Okey, inovasi yang dihasilkan adalah memperkenalkan Hinava. Hinava. Inovasi kami adalah lebih kepada menyediakan Hinava dalam cara yang mudah untuk dipasarkan. Hinava adalah makanan tradisi masyarakat Kadazan Dusun. Bahan utamanya adalah isi ikan yang dicampurkan dengan jus limau nipis dan bahan-bahan lain. Rasanya yang sedap dan lebih penting ada bahan tambahan lain yang digunakan dalam produk inovasi ini. Tugasan ini sebenarnya adalah untuk projek semester akhir. Semester akhir pelajar sijil kemahiran khas Politeknik lah. Berikan tugasan bermula pada awal semester dan projek ini siap kira-kira 4 bulan. 4 bulan untuk menghasilkan Hinava. Seperti yang kita tahu, Hinava adalah makanan tradisi masyarakat Kadazan Dusun, dan kami ada membuat kajian apakah bahan tambahan yang sesuai digunakan selain daripada resipi asli. Jadi kami telah mengadakan kajian dan kami telah memutuskan untuk menambahkan sotong kering dalam produk Hinava ini. Okey, saya ada bertanya dengan ibu saya, apakah resipi asli untuk Hinava? Lepas tu ibu menjawab bahan utama selain isi ikan adalah buah bambangan. Setelah berbincang dengan rakan-rakan dalam kumpulan ini, kami pun berfikir kami mencadangkan untuk membuat resipi baru yang sama sedap dengan resipi asli dengan menggunakan buah mangga. Jadi buah mangga itu kiranya campuran barulah dalam Hinava. Ya. Okey, Cik Dharma, saya sebenarnya nak tanya soalan ni, soalan penting ni. Agaknya kan cabaran dalam kata menyediakan Hinava ini sebagai inovasi daripada Politeknik Kota Kinabalu itu apa cabaran? Cabaran yang paling utama adalah cabaran untuk memilih apakah bahan tambahan yang sesuai, dan kami tahu produk ini tidak boleh bertahan lama sekiranya tidak disimpan dalam suhu yang sejuk. Itulah antara cabarannya, ya. Dari segi penerimaan pula? Penerimaannya positif, terutama ramai yang suka dengan bahan tambahan sotong kering dalam produk ini. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana sudi berkongsi tentang inovasi yang telah dihasilkan oleh kumpulan anda ini. Dan sebenarnya
saya nak kongsikan selepas ini bersama-sama dengan penonton-penonton tentang cara-cara untuk membuat hinava ini sebenarnya, ya. Tunggu selepas ini. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Macam tu ya, selamat pagi. Ya. Pada pagi ini, saya akan mendapatkan bahan-bahan untuk memasak dan saya akan ditemani oleh Florence. Florence akan menyediakan satu hidangan istimewa sebentar lagi. Okey, kita sebenarnya nak cari ikan apa? Kita nak cari ikan apa? Kita cari ikan merah. Oh, kita sebenarnya nak cari ikan merah untuk digunakan sebagai bahan utama apa yang kita nak masak sekejap lagi. Kembali bersama saya Kal Syafiq dan juga Florence dan juga Cik Dharma dalam Dapur Kampus bersama Polycuisine, dan kali ini kami berada di mana? Nampak tak di belakang tu terbentang luasnya ladang teh Sabah. Untung kami hari ini sebab kami dapat dapat memasak dan juga menunjukkan cara-cara dan juga resepi membuat hinava kepada anda semua di ladang teh Sabah ini. Okey, Florence, apakah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat hinava ini? Ikan merah. Khususnya Ini mangga muda. Mangga muda. Cili padi. Okey, limau nipis. Limau nipis. Sos ikan. Sos ikan. Okey. Dan ini sotong kering. Oh, sotong kering. Yap. Okey, cili merah. Cili merah, bawang merah dan daun juga saderi. daun saderi. Kita Ini sudah ada adalah ikan merah, tapi ikan merah tu sudah pun orang kata dengan dipotong fillet seperti ini, kan? Ini Ya. isi ikan merah tu. Nampak ya, daging ikan merah ini ataupun isi ikan merah ni sememangnya segar lagi, ya. Jangan terlalu halus. Jangan terlalu halus. Okey. Terpulang pada anda semualah, ya. Kalau nak ikan jumlah yang banyak, boleh guna yang banyak. Tapi ini adalah cara yang akan ditunjukkan oleh Florence kepada kita semua. Okey, seterusnya kita Perahkan limau. Ya, kita dapatkan jus limau nipis. Jus limau nipis. 2 biji limau cukup? Ya, 2 biji limau nipis. Diperahkan di atas ikan. Digaulkan, ya? Ya, gaul. Okey, saya gaulkan untuk dia. Okey, seterusnya mungkin ada apa-apa yang perlu disediakan? Okey, seterusnya kita boleh sediakan mangga. Mangga. Kita hiris. Jangan terlalu tebal, hiris halus-halus. Hiris halus-halus, ya. Okey, setelah siap, kita akan campurkan dengan bahan-bahan lain seperti cili padi, sos ikan dan sotong kering. Jadi yang penting sekali kita harus biarkan dulu ikan ni masak dengan perapan air limau tadi, ya. Sekarang kita akan mula campurkan bahan-bahan. Bawang merah, irisan bawang merah. Cuma masukkan saja irisan bawang merah. Cili merah pula, ya. Terusnya cili padi. Cili padi. Okey, mengikut cita rasa masing-masing. Dan terus dicampurkan sekali, ya. Campurkan. Digaulkan, mari saya buat. Terusnya masukkan mangga. Irisan mangga. Digaul. Dan juga sotong. Ya, sotong kering. Sotong kering ni orang kata koyak-koyak, dicari-carikan saja. Terusnya sos ikan. Sos ikan, ya. Sedikit Berapa banyak? sahaja. Okey, sudah cukup. Satu sudu cukup. Satu sudu saja, eh. Garam. Garam. Ya. Secukup rasa. Bahan yang terakhir ialah Daun saderi. daun saderi. Ditaburkan sahaja
dan digaulkan seperti ini ya. Dan proses ini pun dah masuk ke proses akhir, tapi sebenarnya saya ada sedikit informasi untuk dikongsikan dengan anda semua. Apa kata anda saksikan ini sedikit info tentang ikan merah. Nampak tak ikan-ikan kat sini semuanya besar-besar, segar-segar. Inilah dia keistimewaan Kota Kinabalu, dan kita nak kongsikan dengan anda sebenarnya tentang keistimewaan ikan merah. Nampak saya pegang ni, punyalah besar ikan merah ni. Sebenarnya ikan merah ni dipilih oleh Florence untuk membuat Hinava kita ni. Kita nak tanyalah juga kenapa agaknya gunakan ikan merah. Boleh tak Florence ceritakan? Kenapa kita memilih ikan merah ni? Sebabnya isi ikan ni lembut. Sesuai lah untuk membuat Hinava ni. Isi ikan ni lembut. Dan kebiasaannya memang orang Kadazan dusun membuat Hinava menggunakan ikan merah lah. Biasa itulah masyarakat Kadazan dusun memang menggunakan isi ikan merah lah. Sebab ia tidak perlu dimasak kan. Kita gunakan isi ikan merah. Jadi biasanya ikan merah seperti ini apa lagi yang sedap dibuat? Terutamanya jenis makanan orang Kadazan dusun lah. Boleh masak sup ikan merah. Biasa masyarakat Kadazan dusun pun masak sup menggunakan ikan merah. Selain daripada tu, Hinava tu boleh menggunakan ikan apa lagi? Boleh juga menggunakan ikan lain seperti ikan tenggiri boleh. Kalau tidak mau menggunakan ikan merah lah. Jadi sebenarnya itulah sedikit apa yang kita dapat kongsikan dengan anda tentang ikan merah dan kenapa ikan merah digunakan sebagai bahan utama untuk membuat Hinava. Jadi kalau saya ikan merah ni macam-macam boleh masak ya, buat kari pun boleh kan. Itu pulang kepada anda semua. Tapi anda perlu cuba. Ya, inilah dia Hinava yang telah pun siap dan kata apa sesuai dan juga sedia untuk dihidangkan kepada tetamu-tetamu yang datang. Dan kepada anda semua di rumah, saksikan ini. Kami ada soalan kuis untuk anda. Sila jawab soalan ini, mana tahu anda yang akan jadi pemenang bertuah kami minggu ini. Jadi kita sekarang ni dah bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Velvet. Lama tak dengar cerita Velvet kan? Ya. Apa khabar Velvet sekarang? Baik. Sihat Makin sihat. Makin sihat. Mungkin Velvet kelakar sebab lama kan tak nampak kemunculan Velvet dan juga mungkin Velvet boleh ceritakan apa agaknya perkembangan terbaru Velvet sekarang? Perkembangan sekarang saya sudah jadi melangkah setapak depan jadi radio announcer. Lepas tu masih menyanyi lagi. Masih menyanyi. So ada projek yang akan datang atau baru. InsyaAllah nanti kita akan nantikan projek terbaru daripada Velvet juga ya. Ini kita perkenalkan Florence. Hello. Tukang masak kita. Hai. Velvet dah sedia untuk orang kata mencuba? Habiskan. Boleh habiskan dia cakap. Ini dah macam improvement dia campur dengan mangga? Mangga dengan yang ni. Sotong. Sotong kering. Saya tak pernah rasa dia campur sotong. Sedap. Yeah. Sangat sedap. Saya rasa Florence boleh pergi jauh. Dan mungkin ada sedikit juga kata-kata ataupun apa yang nak disampaikan daripada Florence pula kepada Velvet. Okay, terima kasih sebab sudah datang ke program kami dan kami berharap dengan peluang ini kami boleh memperkenalkan Hinava kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Velvet. Sama-sama. Terima kasih. Dan kepada anda semua penonton-penonton di rumah, kami ada sedikit sedutan untuk episod minggu hadapan. Saksikan ini. Okey, saya memang seronok sekali episod kali ini sebab saya dapat jalan-jalan di sekitar Sabah dan juga mencuba resepi yang dikongsikan oleh Florence iaitu Hinava yang juga merupakan hidangan daripada kaum Kadazan dusun. Nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Florence
kerana sudi berkongsikan resepi dan juga kepada Cik Dharma kita kerana sudi orang kata menterjemahkan bahasa isyarat kepada saya dan juga penonton-penonton di rumah sana. Dan ini juga merupakan inovasi daripada Florence serta rakan-rakannya yang juga merupakan siswi daripada Politeknik Kota Kinabalu. Alahai, seronoknya kalau saya dapat terbang sampai ke puncak Gunung Kinabalu di belakang sana tu kan. Tapi apakan daya, saya ni manusia biasa saja. Tapi kan yang paling seronok ialah siswa dan juga siswi Politeknik Kota Kinabalu kerana mereka dapat belajar di orang kata tempat yang pemandangannya sungguh cantik sekali macam ini kan. Okeylah, sampai di sini saja Dapur Kampus bersama Poly Cuisine bersiaran minggu ini. Jangan risau kerana kami akan kembali lagi minggu hadapan. Saya Kak Syafiq mewakili seluruh warga kerja produksi Dapur Kampus bersama Poly Cuisine nak ucapkan Assalamualaikum, salam satu Malaysia.